Didik TV KPM. Wabarakatuh. Selamat pagi semua murid-murid Satu Malaysia. Bersama dengan saya hari ini Cikgu Azman Rezki, Cikgu Viral Satu Malaysia, akan menunjukkan satu tajuk yang sangat menarik, matematik pengguna tingkatan 5 bab 3, insurans. Didik TV KPM. Assalamualaikum, hai semua, selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Viral anda, Cikgu Azman. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah sihat. Nisa pun nampak sihat walafiat. Alhamdulillah, Cikgu nampak ceria. Maklumlah hari ini hari Jumaat dan kita pun tak lama lagi akan menyambut Aidilfitri. Cikgu dah masuk mood raya. Ya, dah. Saya belum lagi. Dah. Tak sempat shopping lah, Cikgu. Tak apa, PKP. Ya, tak apa. Yang penting walaupun kita di dalam PKP, tetap semangat raya tu kena ada. Kerana kita telah pun sebulan berpuasa. Sebelum itu kan cikgu, saya nak ingatkan kepada semua di luar sana agar kekal menjaga SOP. Di mana saja anda berada ataupun kalau ada jiran-jiran terdekat nak datang melawat hari raya nanti, kekal menjaga SOP dengan memakai pelitup muka di tempat awam, jaga perjalanan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta lazimkan penggunaan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan kita. Baiklah cikgu, kita pun sudah pun menjaga jarak fizikal 1 meter lebih ni cikgu kan. Dan saya nak jemput cikgu, kita sama-sama sanitasi tangan kita. Silakan cikgu. Okey, baiklah, yang di rumah boleh sediakan gel pembasmi kuman di sekitar rumah untuk kita sentiasa gunakan dan bawa yang kecil tu. Dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, jangan lupa untuk simpan pelitup muka kita di dalam bekas yang bersih. Kalau masih boleh digunakan kembali, guna macam Nisa ada bekas plastik, cikgu ada poket plastik kan. Letak dalam saku. Kalau dah kotor jangan buang merata-rata, nanti kotor pula. Dah tak jaga alam sekitar pula ya cikgu. Baiklah, cikgu tadi ada sebutkan topik yang sangat-sangat menarik untuk kita sama-sama teroka hari ini dengan kawan-kawan kita yang akan bersama-sama dengan kita sebentar lagi. Dan dengan kawan-kawan di rumah, mungkin ada yang tertanya-tanya, perlu ke insurans ni cikgu? Kan kenapa nak kena ada insurans dalam hidup kita cikgu? Nisa. Hidup kita ni penuh dengan ketidaktentuan. Betul cikgu, tak tentu. Tak tahu. Ya. Sekarang ni kita sedang berjalan, tak tahu apa berlaku kejap lagi. Betul. Jadi kita kena sentiasa bersedia untuk menghadap sebarang kemungkinan. Jadi hari ini cikgu nak ajar topik inilah. Topik yang kita nak belajar untuk bersedia menyediakan diri kita menghadapi sebarang dugaan, iaitu topik insurans. Part yang paling awal sekali iaitu tentang insurans hayat dan insurans am. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita pergi kepada topik kita iaitu insurans hayat dan insurans am, saya nak bacakan satu ucapan cikgu bersempena dengan hashtag terima kasih cikgu. Maklumlah cikgu, sambutan hari guru pun dah tak lama lagi jatuh pada hari raya nanti kan cikgu. Jadi kita meraihkan. Saya nak minta cikgu Azman untuk pilihlah satu kad yang mana-mana agak-agak paling menarik di mata cikgu. Bisa tengok cikgu pakai baju warna apa? Pakai baju warna ungu cikgu. Sudah pastilah warna ungu cikgu. Ya, warna ungu lah yang menjadi pilihan cikgu, di mana ini adalah kad ucapan yang sangat-sangat cantik. Ini kad ucapan terima selamat Hari Guru 2021. Kita buka cikgu ya. Wah, meriah betul cikgu. Kalau dapat saya menangis baca tu. Ya, terharu semua. Kita bacalah sikit cikgu ya. Tanpa guru takkan ada yang kita tahu, tanpa guru takkan ada yang kita mampu. Tanpa guru kita hanyalah debu yang terbang tak berarah, tersapu angin tak tentu arah. Banyak lagi yang dia kongsikan di sini. Ada pantun, mungkin cikgu boleh bacakan pantun. Pilihlah satu rangkap. Guru itu laksana gunung agung, tinggi berbukit, sabar itibar, persis batu dan pasir terdampar, tugasnya mulia mendidik mengajar. Iya, terima kasih kepada pengirim dari Kementerian Pendidikan Malaysia SMKPP 51. Saya rasa ni Putrajaya Presin 5. Ya, baiklah, terima kasih kepada yang memberikan kad ucapan. Tapi kan cikgu, kita bukan saja menerima kad ucapan fizikal yang cantik-cantik dan kreatif macam ni. Adik-adik kita ni maklumlah cikgu, zaman sekarang teknologi dah berkembang luas. Mereka berjaya menghasilkan kad ucapan secara digital ataupun kita panggil e-card. Baiklah, kita akan lihat di kaca TV anda ada kad ucapan digital berbunyi terima kasih cikgu. Terima kasih kepada pengirimnya. Kita dapat baca di situ. Cantik, ada love cikgu. Tapi tak faham bahasa Cina. Ya, tak apa. Mungkin nanti kita tanya kawan-kawan kita apakah maknanya. Baiklah cikgu, saya rasa saya tidak akan berseorangan. Mestilah saya nak ajak kawan-kawan saya untuk terus sama kita berbincang. Topik kita hari ini adalah insurans hayat dan insurans ramai cikgu hari ini kawan-kawan saya dari Satu Malaysia cikgu. Ada yang dari SMK Seksyen 7 Shah Alam, SMK Seksyen 18 Shah Alam, ada yang juga dari SMK Shah Bandar Raya,
SMK Kuala Selangor, SMK Long Gafar Kelantan dan juga SMK Pasir Gudang 3. Jom cikgu, kita ajak kawan-kawan kita masuk ke kelas. Okay. Assalamualaikum. Hai semua. Hai semua. Selamat pagi. Hai. Boleh buka mikrofonnya, jangan malu-malu. Ceria-ceria semua. Ceria-ceria semua. Ceria-ceria. Okey, hai. Okey, cikgu, saya nak berkenalan lah dengan mereka. Boleh cikgu? Okey, boleh. Saya pun nak kenal dekat mereka ni. Ni semua kawan-kawan baru kita ni. Jom kita mulakan dengan Hafiz. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama saya Hafiz Faris bin Ellen Yu. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Syekh Syah 18. Baik, terima kasih Hafiz. Kemudian kita jemput Ifarina. Silakan. Nama saya Nur Ifarina binti Abdul Rahim dari SMK Kuala Selangor. Baik, terima kasih Ifarina. Seterusnya kita nak tengok Adibah dari sekolah mana ni? Silakan Adibah. Hai, nama saya Siti Adibah daripada Sekolah SMK Shah Bandar Raya. Hai, ceria Adibah pagi dia. ni. Puasa tak ni? Puasa. Walaupun kita berpuasa kan, tetap bersemangat. Bagus. Okey, seterusnya kita persilakan Syamimi. Silakan. Hai, saya Nur Syamimi Syairah binti Muhammad Hafiz dari SMK Pasir Gudang 3. Baik, terima kasih. Kita ada Afiq Zikri. Sila perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Zikri bin Zulkifli daripada SMK Long Gafar. Baik, terima kasih Afiq. Afiq dah nak macam nama adik bongsu saya dah. Baiklah, seterusnya kita ada Faiz. Sila perkenalkan diri, Faiz. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad Farudin. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 7 Shah Alam. Baik, terima kasih. Itu dia kawan-kawan kita dari beberapa buah sekolah. Satu Malaysia, mereka nak belajar dengan Cikgu Azman dan juga saya percaya rakan-rakan di rumah juga telah bersedia. Saya nak tanya kawan-kawan saya di Google Meet, kalau anda dah bersedia untuk kita sama-sama teroka topik hari ini, bagi Nisa double thumbs up. Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita pergi ke sesi pembelajaran kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana tahu. Kita kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. My name is Li Jing. Today I'm going to present a poem. The title of the poem is Teacher's Day. When alphabets were alien to me, you were there. When my hand shook while writing, you took them to your care. The times that you taught me how to stand in a queue, the manners which I speak today is only because of you. You helped me when the winds blew strong, and the way you punished me when I went wrong. You are the reason why I am me today. So why should I dedicate to you just this day? For me, every moment is a teacher's day. People will live, but your teaching will stay. To all my teachers, parents, and friends who have taught me something in some way, all I have to say is Happy Teacher's Day! Tahukah anda, insurans telah diperkenalkan sejak 3,000 tahun sebelum Masihi apabila pedagang Cina membahagikan muatan kargo kepada beberapa buah kapal bagi meminimumkan kerugian.
Kembali menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan topik kita hari ini adalah di bawah subjek matematik iaitu insurans hayat dan insurans. Baiklah cikgu, kita akan mulakan. Cikgu, kenapa ni? Nampak macam sedih je. Takkan sebab tak dapat balik kampung kot cikgu. Oh Nisa, minta maaf cikgu. Bukan sedih sebab tak boleh balik kampung. Ya, kenapa cikgu? Tapi cikgu teringatlah. Kalau saya cakap cikgu, musibah tidak kenal waktu bila, musibah tak kenal bila jadi, musibah tak kira tak tentu masa, musibah tak tahu jadi bagaimana. Jika berlaku musibah, pasti berlaku dua perkara. Kerugian harta benda, cedera hilang nyawa. Itu yang cikgu risau tu. Sebab dalam risau pun belum nyanyi cikgu ya. Cikgu risau. Jadi cikgu kena hiburkan hati. Sebab cikgu terbayangkanlah. Sedang cikgu bekerja, tiba-tiba cikgu jatuh. Pengsan, dibawa ke hospital. Cikgu Azman disahkan ada sakit jantung. Ataupun setengah-tengah bawa kereta, sedap-sedap menyanyi lagu raya. Selamat Hari Raya kepada isteriku yang tercinta. Apabila tawal menjelma hari raya, tiba-tiba di belakang. Kereta lori hentam kereta saya. Saya tengah sedap menyanyi, terpelanting ke depan. Kereta terbabas langgar divider. Remuk depan belakang. Dada kena steering, patah 3 selangkar. Apa jadi pada saya? Apa jadi pada anak isteri saya? Mereka dah hidup bergantung dengan saya. Tak ada makan, tak ada hasil lagi. Macam mana? Jadi saya kena fikirkan sesuatu. Apa yang perlu saya lakukan supaya kalaulah ditakdirkan saya meninggalkan mereka semua, adalah perlindungan yang akan menjamin kehidupan mereka dengan selesa walaupun tanpa saya. Saya tengok dari jauh je lah. Okay? Jadi hari ini dah saya nak kongsi tentang topik pada hari ini iaitu insurans. Ya, cikgu. Rasa sedih pula pagi ini. Cikgu jangan cikgu, jangan berair mata lagi cikgu. Walaupun kita dengar lagu raya saya sedih cikgu. Tak apa. Demi menjaga keselamatan masing-masing, kita patuh pada SOP dan juga kepada Perintah Kawalan Pergerakan. Baiklah cikgu, mungkin kita boleh teruskan. Cikgu dah sebut tadi apa akan jadi kepada kita ataupun keluarga kita ataupun waris kita kalau kita meninggal ke atau kita cedera parah yang menyebabkan kecacatan kekal ke kan. Itu yang akan kita bincangkan pada hari ini. Jom cikgu, kita mulakan. Alright. Okey Nisa, cikgu nak tanya Nisa. Nisa ada tak insurans? Ada. Nisa bayar setiap bulan ke macam mana? Saya bayar yang tiap-tiap bulan tu cikgu. Banyak tak? Bolehlah. Apa yang dilindungi oleh insurans Nisa tu? Saya tahu tak? Dia cakap kalau saya bayar tiap bulan tu nanti, kalau jadi apa-apa pada saya masuk hospital ke, saya akan dapat pampasan wang tunai cikgu. Itu insurans apa tu ya? Insurans hayat bukan cikgu Alamak. Itulah yang menjadi pertikaian dan persoalan kepada ramai orang di luar sana. Tahu bayar, tapi tak tahu untuk apa dibayarnya. Alamak. Sama macam cikgu pun. Ni lepas belajar topik ni, cikgu tengok insurans cikgu. Ada banyak insurans, tapi tak tahu apa benda apa sebenarnya. Jadi bila cikgu baca, oh ini rupanya yang di-covernya. Jadi hari ini cikgu nak kongsi dengan semua murid-murid dekat rumah, dekat studio semua, dengan Nisa juga, tentang pentingnya insurans dalam kehidupan kita seharian sekarang ni. Alright, so Nisa, dalam dunia ni insurans ada 2 jenis. Yang pertama adalah insurans hayat. Insurans hayat. Dan yang kedua adalah insurans am. Jadi kita akan kupas ni satu persatu apakah itu insurans hayat dan apakah itu insurans am. Baik cikgu. Alright. Yang pertama sekali lah, bila sebut tentang insurans ni, tentang apa tadi saya cakap tadi apa? Ketidaktentuan tadi, kita bercakap tentang risiko. Hidup kita penuh dengan risiko. Jadi apa itu risiko? Saya rasa anak-anak murid kita nak jawab ni. Apa itu risiko? Ada yang tahu ke? Mungkin dah belajar kat sekolah PDPR. Betul. Jadi minta siapa-siapa bagi tahu apa maksud risiko. Siapa nak berikan maksud risiko? Angkat tangan. Siapa? Siapa orang betul? Okey, silakan. Faiz. Silakan Faiz. Risiko saya rasa adalah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat kita elakkan. Okey, terbaik Faiz. Tapi Faiz, menjawab soalan Periksa, kena yakin Faiz. Jangan kata saya rasa. Tak payah kata rasa. Risiko ialah musibah yang tidak dapat dielakkan dan akan melibatkan kerugian. Jangan kata saga-saga. Jangan. Kita tak mau tak ada keyakinan tak. Kita mesti hidup dengan yakin. Jadi risiko ialah tadi sebarang musibah yang berlaku yang tidak dapat dielakkan dan bila berlaku akan wujudnya kerugian. Itu maksud risiko yang mendefinisikan tentang insurans. Baik. Jadi bila dah ada risiko begitu, kita kena ada perlindungan. Betul. Itu yang kita belajar hari ini iaitu insurans.
Okey, apa pula insurans ni? Ya. Apa pula insurans? Okey. Siapa tahu? Ada nak jawab siapa insurans pula ada? Siapa insurans? Apa itu insurans? Ada jawab tak? Siapa? Okey, Afiq, silakan. Segak bergaya. Pengawas dia rasa biru ni. Okey. Ya. Tujuan insurans ialah untuk memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Betul ke cikgu? Senangnya hidup kita kan? Ya. Kita rugi, kita serah pada orang lain untuk bergaya kata rugi tu. Bagusnya insurans tu. Nampak kan? Awal-awal dah nampak kebaikannya dah. Jadi betul. Tahniah Afiq ya. Tahniah Afiq. Okey, memang betul. Insurans ialah proses kita memindahkan kerugian kita kepada pihak insurans. Okey. Baik. Jadi kalau nak pindah pada orang, kita kena buat sesuatu. Betul. Tak boleh kata Nisa tanggung kerugian cikgu. Mesti Nisa tak nak punya kan? Tak nak lah. Dia mestilah ada sesuatu. Ya. Jadi di sini akan ada beberapa konsep penting yang anak-anak semua, murid-murid semua akan tahu, iaitu dalam kita mengenal kita menggunakan insurans, kita akan ada 4 perkara penting. Yang pertama adalah kita sendiri. Bila kita beli insurans, kita dinamakan sebagai pemegang polisi. Pemegang polisi. Orang yang membeli insurans. Okey. Yang kedua, orang yang sudi terima kita punya ganti rugi membayar ganti rugi itu ialah syarikat insurans. Syarikat insurans. Syarikat insurans ialah pihak yang bersetuju membayar ganti rugi kepada kita. Itu ialah yang kedua. Okey. Yang ketiga adalah bila kita nak minta tolong orang suruh cover kita, kenalah bayar sesuatu. Betul. Jadi bayaran itu dinamakan sebagai premium insurans. Premium insurans. Sama ada dibayar bulan-bulan ataupun sekaligus. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat, bila kita dah ada perjanjian gitu, tak mesti ada hitam putihnya. Betul, kita sign cikgu. Takut nanti ditipu pula. Okey, jadi dinamakan adalah satu, dinamakan sebagai contract insurance. Contract insurance. Contract insurance adalah perjanjian antara kita pegang polisi dengan syarikat insurans. Okay. Jadi bila ada keempat-empat tu, maka tertunailah hasrat kita untuk ada insurans. Ada insurans. Dan cikgu, bila kita ada insurans tu, mereka akan mengesahkan kita ni pemegang polisi dengan bagi kad, sijil dan sebagainya, cikgu kan? Ya, betul. Okey, baiklah. Tapi Nisa kan, insurans ni bukan tempat untuk mencari untung. Macam mana tu? Contoh macam Nisa cakap tadi. Kalau Nisa kata tadi, kalau Nisa masuk hospital, Nisa akan dibayar tunai contohnya. Okey, ataupun Nisa ada insurans kereta contohnya. Kalau Nisa accident, okey, syarikat insurans kata kalau berlaku accident, kita boleh claim sehingga RM50,000 contohnya. Okey. Jadi Nisa pun fikir, kalau aku accident boleh dapat RM50,000 ni. Nisa pun merancang nak buat contoh macam drama dah cikgu. Merancang pula nak langgar tiang. Jadi sebab fikir kepala nanti dapat RM50,000. Jadi itu konsep yang salah. Insurans ni dia hanya akan bayar setakat mana yang kita rugi sahaja. Kan? Dan tujuannya adalah untuk mengembalikan kedudukan keuangan kita kepada keadaan sebelum berlakunya kecelakaan tersebut. Jadi ini dinamakan sebagai konsep indemnity. Ejaannya indemnity. Okey, kena faham betul-betul lah. Indemnity iaitu mengembalikan kedudukan keuangan pemegang polisi kepada keadaan sebelum berlakunya kemalangan ataupun kecelakaan tersebut. Baik. Nisa faham tak Nisa ni? Setakat ni saya faham. Setakat ni saya faham dengan baik. Kawan-kawan saya okey tak tu? Kalau kawan-kawan saya okey, cuba tunjuk Nisa double thumbs up. Tak, saya nak minta seorang tolong ulang sekali. Apa maksud indemnity? Siapa boleh ulang? Indemnity. Apa itu indemnity? Agak-agak beri perhatian atau tidak? Okey, siapa nak cuba? Apa itu indemnity? Siapa nak cuba jawab apa itu indemnity? Okey. Okey, silakan. Oh, saya agak bersongkok hari ni. Silakan. Indemnity ni syarikat insurans akan bayar ganti rugi kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kerugian yang diinsurankan pada amount yang tidak melebihi kerugian yang dialami. Okey, itu maksudnya. Maksudnya sini saya cakap tadi, contoh katakanlah saya tadi accident. Okey, bila dibaiki kerosakan tersebut, kosnya adalah RM5,000. Okay. Tapi saya punya insurans cover sehingga RM30,000. Jadi saya jangan bermimpi-mimpi akan dapat RM30,000. Cakap insurans hanya akan bayar setakat RM3,000 saja. Setakat yang kita rugi sahaja. Itu maksud indemnity, iaitu kita accident tapi kita tak bayar apa-apa, insurans yang bayar. Tapi setakat yang kita rugi sahaja. Jadi tak bolehlah nak ambil kesempatan jangan jadikan insurans ini tempat anda mencari untung. Okey, cikgu. Sekarang ni saya dah faham. Baik. Alright, seterusnya. Okey, cikgu. Saya nak bercakap mengenai insurans hayat. Okey. Apa maksud hayat? Selagi hayat dikandung badan. Apa itu hayat? Hayat ni adalah berkaitan dengan umur kita. Umur. Jadi insurans hayat ni adalah insurans yang meliputi bahagian nyawa kita. Jadi insurans hayat ni macam mana pula bentuknya? Insurans hayat ni dia berbeza dengan insurans am. Di mana insurans hayat dia memberi manfaat berbentuk keuangan. Maksudnya kita beli insurans tersebut, kita akan dapat hasil dalam bentuk keuangan, duit. Dan dia ada
tempoh matang. Baik. Sebab kita bayar macam Nisa tadi, Nisa kata Nisa bayar bulan-bulan. Ya, betul. Selama berapa tahun? Dia ada tempoh-tempoh tahun yang telah dinyatakan. Tapi kalau saya macam masih baru, dia belum capai tempoh matang lah cikgu kan? Belum lagi. Tetapi Nisa, nasihat pada kita beli insurans hari ini, elok kita sign saja, insurans itu sudah berjalan, sudah di-cover. Matangnya ialah bila mana contoh kata Nisa ambil insurans tersebut selama 10 tahun. Jadi Nisa akan bayar setiap bulan selama 10 tahun. Sampai 10 tahun, insurans itu matang. Katakanlah tiba-tiba 10 tahun tersebut bukan saya minta Nisa mati. Contoh, katakan hari ini Nisa beli insurans, tiba-tiba Nisa meninggal esoknya tu. Jadi waris Nisa akan dapat sejumlah wang, dinamakan sebagai pampasan, dan wang itulah akan digunakan untuk meneruskan kehidupan. Itu. Tetapi anda kata selepas 10 tahun Nisa masih lagi sihat, segar bugar, masih lagi beraksi depan kamera apa semua kan. Jadi Nisa tak dapatlah yang tinggi tadi. Tapi Nisa dapat setakat mana yang termaktub dalam kontrak. Dan juga jangan kata mati saja. Insurans hayat juga dia akan meliputi 3 perkara. Yang pertama ialah kematian. Yang kedua ialah tentang kalau kita cedera dan mengalami kecacatan kekal. Kita panggil ilat. Ilat maksudnya kena potong kaki ke, potong tangan ke, potong kepala ke, contoh itu contoh. Alright. So, dan yang ketiga ialah kita kena penyakit kritikal. Ada banyak senarai dalam kritikal, tapi kita hanya tahu beberapa perkara cukuplah. Sebab dalam silibus kita pun hanya menyatakan bahawa insurans hayat mengcover kematian, kecacatan kekal dan juga penyakit kritikal. Contoh penyakit kritikal apa dia? Sakit jantung, kanser, stroke, kencing manis, macam-macam lagi lah. Tapi kita sekadar nak tahu itu sajalah beberapa tentang coverage insurans hayat. Baik, cikgu. Faham tak dekat rumah tu? Semua okey. Saya tengok abang kita ni fokus sangat berkekut. Takut lupa ni saya tunjuk ni kan. Ada tadi kematian, keilatan dan juga penyakit kritikal. Penyakit kritikal, keilatan ataupun tadi kemalangan mengakibatkan kecacatan kekal. Okey, baiklah. Contoh kita misalnya, contoh Cristiano Ronaldo, satu dunia kenal. Setiap badan dia tu telah diinsurankan. Wah. Yang paling mahal adalah insurans adalah kaki kiri dia. Kaki kiri dia. Kerana sepakannya tu pasti melencong masuk gol. Jadi kalau cedera kaki dia tu apa jadi pada dia. Jadi setiap badan itu ada nilai-nilai tertentu. Tapi jangan kalau dia berharap gini tak, balik nanti I want to cut my hair contoh kan. Banyak duit kan? Jangan gitu. Tapi cikgu kalau banyak duit pun kaki tak ada pun tak guna juga. Tetapi kalau yang disengajakan, kalau memang kita bernasib tidak baik, ditakdirkan berlaku sesuatu yang tidak baik kepada diri kita dan mengalami kecacatan kekal, duit wang pampasan inilah yang akan membantu kita untuk meneruskan hidup yang akan datang. Mungkin ia akan menjejaskan mata pencarian, cikgu, mungkin ia akan menjejaskan institusi kekeluargaan anda atau sebagainya. Jadi ini adalah tujuan insurans, bukan untuk kita saja-sajalah nak macam cikgu cakap tadi, saya bawa kereta, nampak pokok, langgar pokok kan. Okey, baiklah. Cikgu, kita akan teruskan pembelajaran kita selepas ini. Kita berhenti rehat cikgu ya. Maklumlah tekak kering ni bulan puasa ni. Kita akan jumpa selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Tahukah anda, pembunuh utama di Malaysia adalah sakit jantung, stroke, pneumonia, asma dan kanser. Anda masih lagi menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan Cikgu Azman serta rakan-rakan kita yang berada di Google Meet. Baiklah cikgu, tadi kita dah sebut mengenai insurans hayat kan. Apa yang akan berlaku sekiranya berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini kepada kita dan bagaimana kita mendapatkan pampasan. Jom cikgu kita teruskan. Okey, alright. Tadi kita dah tahu dah tentang insurans hayat. Nak sambung sikit lagi. Baik cikgu. Nak beli tu. Macam nak kira dia. Okey. Saya selalu kalau ejen datang ke sekolah, saya tengah buat kerja, cikgu minta 5 minit cikgu untuk cakap sikit. Cakap.
Macam dia cakap saya dengar ya. Tiba-tiba okey berapa kena bayar? RM250 sebulan cikgu. Okey boleh. Sign je lah. Saya jenis tak ambil tahu, dia kata bayar je lah. Semalam cakap banyak. Tapi saya tak tahu apa yang bayar. Macam mana kiraan dia apa semua. Okay. Jadi bila kita belajar topik ini, saya cakap tadi, manfaatnya ialah kita tahu macam mana cara kiraannya. Okey. Jadi hari ini kita part berikutnya ialah nak tunjuk sedikit cara kiraan insurans hayat. Okey, cikgu. Insurans hayat ni bila kita nak beli bergantung kepada beberapa perkara. Okey. Saya nak minta siapa tolong beritahu rahsia tu. Apakah perkara yang ditekankan ketika kita hendak beli insurans hayat? Ya, misteri sungguhlah Cikgu Azman ni, semua rahsia. Okey, kita tanyalah kawan-kawan kita. Siapa yang nak kongsikan? Boleh angkat tangan. Siapa? Okey, apakah faktor yang mempengaruhi pembelian insurans hayat? Faktor yang mempengaruhi pembelian insurans hayat. Kalau tak ada yang angkat tangan, kita panggil namanya. Tak panggil Hafiz, kita panggil Azman. Ya. Mari. Okey, cikgu, kita pilihlah seorang, cikgu. Boleh. Siapa agaknya? Okey, Faiz. Ada Faiz angkat tangan. Faiz angkat tangan dia. Silakan. Bergantung kepada nilai muka yang dipilih. Nilai muka. Umur, jantina ataupun orang tu merokok atau tak. Okey, alright. Betul ke cikgu? Betul. Terima kasih Faiz. Terbaik. Terbaik. Ini nampak muka A+ ni. Ya. Mudah-mudahan amin jadi betul. Okey, betul lah semua anak-anak murid semua. Okey, untuk pembelian insurans hayat bergantung kepada yang pertama sekali umur pembeli insurans tersebut. Baik. Okey, yang kedua adalah tentang jantinanya. Lelakinya lain, perempuannya lain. Okey. Yang ketiga adalah gaya hidup, iaitu merokok ataupun tak merokok. Tu je. Kenapa cikgu? Sebab bayangkanlah kalau kita umur dah tua, hidup tak lama dah. Okey, penyakit pun akan datang. Jadi sebab tu insurans kadar premiumnya akan lebih tinggi berbanding orang muda. Artinya yang pertama dari segi umur, maksudnya begitu tadi. Okey, yang kedua segi jantinanya. Lelaki ni kasar hidupnya. Okey, perempuan ni jadi slow-slow sikit apa semua. Okey. Jadi lelaki ni selalu banyak pergerakan, akan selalu terdedah dengan risiko. Okey. Jadi dia tinggi sikit nilainya. Perempuan slow, kurang sikit. Merokok lagi lah. Bila kita merokok ni macam-macam benda boleh datang. Okay? Macam-macam penyakit datang. Jadi bila orang merokok, kadar premiumnya akan jadi lebih tinggi berbanding dengan orang tidak merokok. Oh, baru saya faham. Selama ni bayar je cikgu. Okey. Untuk mengira insurans hayat, pengiraan insurans hayat macam Faiz cakap tadi, kita bergantung pada nilai muka. Nilai muka ni berapa banyak kita nak beli. Kita pun pada kita. Okey, RM10,000 ke RM200,000 tak kisah. Janji kita ada duit, kita bayar aja. Okay. Jadi cara kiraannya begini. Okey. Iaitu premium bulanan ialah nilai muka polisi, darab dengan dengan RM1,000. Darab dengan kadar premium yang ditetapkan oleh syarikat insurans. Maksudnya saya ulang lagi sekali ya. Nilai insurans premium terbayar. Tunjukkan. Bagus, rajin dia. Okey, alright. So nilai bulanan kita nak bayar nanti bergantung pada nilai muka yang kita nak beli. Per dengan RM1,000. Okey, darab dengan ikut jadual yang ditetapkan oleh syarikat insurans. Okey, contoh yang kedua sebagai ini Nisa ya. Ni contoh sebagai. Okey, Nisa pegang. Boleh. Okey, ni. Okey, contoh dekat sini ya. Okey, kita tengok situ. Contoh, jadual kadar premium tahunan bagi setiap RM1,000. Okey, biasanya kadar insurans disediakan bagi setiap RM1,000. Okey, jadi dikemukakan oleh syarikat insurans tersebut. Lelaki contohnya, umur 35, kalau tak merokok, kadar premiumnya ialah RM2.12. Tetapi kalau merokok, RM2.72. Mahal sikit. Mahal sikit. Tapi kalau perempuan pula, kalau tak merokok, RM1.45. Tapi kalau merokok, RM1.78. Nampak itu perbezaan dia. Kemudian umur 36 pun sama juga. Dia makin tinggi harga dia. Kalau lelaki merokok, RM2.18. Kalau tak merokok, kalau tak merokok RM2.18. Tapi kalau merokok, RM2.80. Jadi kadar premium bergantung kepada umur kita. Makin meningkat, makin tinggi kadar dia. Kalau kita merokok, tinggi kadarnya. Kalau kita ni lelaki, tinggi kadarnya. Jangan kata diskriminasi pula. Tak. Ada sebabnya lah kenapa. So, faham tak ni murid-murid semua? Faham tak? Okey. Kalau faham, saya nak bagi satu contoh soalan mudah saja. Jom cikgu tanya mereka. Dengar soalan betul-betul. Ataupun cikgu tulis kat depan takut nanti tak dapat maklumat. Okey, katakanlah, siapa nak jawab saya tanya dulu. Ada siapa nak jawab dulu? Sebelum cikgu tulis soalan, nak tanya siapa jawab. Okey, Hafiz. Semangat dia ni. Okey, Hafiz ya, contoh Hafiz ya. Okey, Hafiz. Katakan Hafiz seorang lelaki kacak, berusia 38 tahun. Okey. Hafiz yang kacak ini berusia 38 tahun. Okey. Merokok tak? Hafiz merokok tak?
Tak merokok. Okey, Hafiz tidak merokok. Okey, dan Hafiz nak beli insurans nyawa, insurans hayat sebanyak RM50,000 sahaja. Okey. So soalannya ialah berapakah kadar premium yang Hafiz kena bayar untuk coverage sebanyak itu? Okey. So merujuk jadual tadi, okey. Jadual tadi, ada nampak tak jadual tadi ya? Okey. Umur Hafiz 38 tahun. 38 tahun. Okey. Lelaki Dan tidak merokok. bukan perokok. Jadi insurannya ialah sebanyak kadarnya ialah RM2.36. Ya. Okey, jadi Hafiz macam mana kiraan Hafiz? Okey, kiraan dia begini Hafiz tunjuk ya. Ini yang Hafiz nak beli. Ya. Okey. Kemudian per dengan sebab syarikat kata tadi ialah setiap RM1,000. Ya. Jadi kita bahagi dengan 1,000. Kemudian darab dengan kadar yang ditetapkan oleh syarikat iaitu RM2.36. Nah, itu saja. Itu saja cara kiraan dia. Sangat mudah. Okey, Hafiz dapat berapa jawapan Hafiz? Dapat RM118. Okey, RM118. Ada sen tak? Tak ada. Tak ada sen. Okey, tak ada sen. Kalau ada sen pastikan ada sekurang-kurangnya 2 titik puluhan. Okey? Okey Hafiz, jadi kalau Hafiz tengok sini ya. Dengan Hafiz hanya bayar RM1.18, anda kata RM18 cikgu. RM118. Kita. Dulu salah. Okey, Hafiz dengan hanya bayar RM118, kalau berlaku apa pada Hafiz akan dapat manfaat sebanyak RM50,000. Ini maksudnya insurans kat sini lah. Bukanlah kita nak cover RM50,000, kita bayar RM50,000. Tak. Kita bayar setakat itu sahaja, tapi anda kata berlaku sesuatu pada kita, maka kita akan dibayar sebanyak RM50,000. Okay. So ini saja cara kiraan untuk insurans hayat. Okey, bergantung pada umur, bergantung kepada jantina, bergantung pada merokok dan tak merokok. Okey, faham Hafiz ya? Okey, dan semuanya lain faham ya? Mudah je cikgu, nampaknya macam mana nak kira berapa yang kita bayar. Biasanya kalau orang tu cakap 200 lah bayar. Kalau orang tu cakap 100 je lah bayar. Tak ingat pun nak kira-kira. Sehari dah tahu dah cara dia. Okey. Okey. Lagi sekali sebut contoh lagi satu. Baik, cikgu. Contohnya kita ambil lah, contoh kita ambil tadi. Okey, katakan kali ini perempuan pula. Seorang perempuan bernama Nasi K. Nasi K lah, bukan Nisa K. Ya, Nasi K. Nasi K. Okey, nak beli insurans nyawa, insurans hayat sebanyak RM100,000. Dia Nasi kaya. K ni kaya betul. Okey, dan usianya muda lagi, baru 35. 35 tahun. Baik. Tetapi walaupun 35 sebab dia kaya, maka dia pun mengamalkan hidup tidak sihat. Dia merokok. Dia isap rokok pula. Dia merokok pula. Okey, tak sayang nyawa betul ni. Okey, so berapakah kadar premium bulanan yang perlu dibayar oleh Nasi K tadi? Jadi kiraan sama juga, iaitu nilai muka yang dia nak beli RM1,000 per dengan RM1,000 yang ditetapkan oleh syarikat insurans, darab dengan kadar yang ditetapkan itu dia adalah umur RM1.35 merokok 78 sen. Jadi 178. Itu kiraan dia. Berapa dapat ni kawan-kawan? Dapat jawapannya berapa? RM100,000 bahagi 1,000 darab dengan 1.78. Dapat berapa tu Adibah? Berapa? Adibah ke Ifarina ke Syamimi ke? Kita tanya Adibah lah. Adibah berapa ni dapat sebulan Nasi K ni kena bayar? Alamak. RM100,000. Jadi RM100,000 bahagi RM1,000 darab dengan RM1.78. RM1.78. Ya. Berapa sebulan kena bayar? Sekejap. Oh my god. Oh my god. Bagus ingat tuan selalu. RM100,000 bahagi RM1,000. Okey. Darab dengan RM1.78. RM178. Ada sen tak? Tak ada. Ada sen juga. Tak ada. Tak ada sen. So Nasi K tadi kena bayar RM178 sebulan lah cikgu. Ya. Makin tinggi daripada Hafiz ni sebab apa? Sebab nilai mukanya tinggi juga. Tadi Hafiz beli RM50,000. Okey, tanya ada Adibah dan juga Hafiz tadi. Okey, yang lain pun sama juga. Alright. Okey. Itu adalah tentang insurans hayat. Baik. Okey. So kalau kalau ada ejen datang ke, tanya dia macam mana kiraan dia apa semua. Kalau ejen tu nampak, orang ni ada ilmu ni. Tak boleh nak tipu-tipu ni. Baik. Dia hati-hati ya. Alright. Okey. Sekarang kita nak pergi yang kedua pula. Insurans am namanya. Insurans am. Apa beza dia? Okey, apa beza dia? Siapa boleh berikan? Ada yang nak berikan dulu ke sebelum cikgu terangkan? Apa beza insurans am dengan insurans hayat? Ya. Mungkin kita tanya siapa? Syamimi. Syamimi tak dengar suara lagi. Syamimi tak keluar lagi suaranya. Agak-agak apa beza insurans hayat dengan insurans am ni, Syamimi?
Kalau insurans am, dia akan cover balik kerugian atau kerosakan harta benda yang kita alami ketika musibah tu datang. Baik. Tapi kalau insurans hayat tu, dia mengenai dengan nyawa kita macam cikgu cakap tadilah. Okey, betul cikgu. Terima kasih Syamimi. Terima kasih. Hampir-hampir kena. Tapi kalau markah 3 dapat 2 lah. Dapat 2. Kenapa tu cikgu? Sebabnya yang pertama ialah ada lagi tak beritahu ada perbezaan lagi. Okey, ada beberapa perbezaan antara insurans hayat dengan insurans am. Yang pertama sekali ialah tempoh masanya. Tempoh masa. Di mana insurans hayat tadi macam Nisa tadi ada tempoh masanya setahun, 5 tahun, 10 tahun, okey. Contoh. Okey, tapi insurans am ni dia hanya bertempohkan 1 tahun ataupun kurang. Sangat sekejap cikgu. Setahun saja ataupun kurang lagi betul. Okey, baik. Okey, itu yang pertama perbezaannya. Yang kedua, insurans hayat manfaatnya adalah berbentuk keuangan, duit. Betul. Tetapi insurans am dia berbentuk ganti rugi. Maksudnya, tak sama ke cikgu ganti rugi tu? Maksudnya begini, begini Nisa. Okey, nampak Tadi cikgu aksiden tadi. Okey. Kereta masuk bengkel. Okey. Okey. Kemudian saya cakap dekat bengkel tu, bos, you baiki lah apa betul bos tak pakai sah, claim insurance. Okey. Cukup time. Hello cikgu. Ya. Kereta cikgu sudah siap, boleh ambil. Okey. Berapa kos? 15,000. Okey, tak apa sudah bayar mah. Kata gitu. Insurans dah bayarkan. Saya tak dapat duit. Ya, baik. Tapi saya dapat kereta saya semula. Kereta yang telah dibaiki. Okay. Jadi itu beza dia insurans am, insurans hayat. Saya tak dapat duit tapi saya dapat kereta saya semula. Baik. Itu beza dia. Okey. Dan yang ketiga ialah insurans am ni ada berbagai-bagai jenis. Okey. Insurans hayat tadi dia kaitan mati, cacat kekal dengan sakit kritikal. Tapi insurans am ni dia banyak jenis. Okey, contoh ni saya nak pergi berjalan. Ya. Ambil insurans tentang berjalan. Betul. Insurans Nisa bawa kereta, insurans tentang kereta. Betul. Macam-macam jenis. Okey, banyak benda. Okey, jadi untuk tingkatan 5 ini, murid-murid semua didedahkan dengan 5 jenis insurans. Okey. 5 jenis yang insurans kena am. ingat, yang kena ulas betul-betul supaya bila exam ke apa kali dapat menjawab dengan baik, dan yang paling penting sekali ialah ilmu tu penting. Betul. Untuk digunakan di luar nanti. Okey. Baiklah. So saya nak tanya jugalah. Okey, dah cerita panjang sudah. Ya. Okey. Apakah jenis-jenis insurans am yang telah anda tahu ataupun pelajari di sekolah? Okey, sebelum tu kan cikgu kan mungkin mereka perlukan masa untuk fikir apa jenis-jenis insurans am yang mereka telah pelajari atau apa yang mereka tahu. Mungkin ada yang ambil insurans am macam saya, insurans kereta, insurans perjalanan. Kalau dulu kan kita boleh travel kan, insurans perjalanan. Macam tu cikgu insurans am. Jadi kita nak tanya kawan-kawan kita apa jenis-jenis insurans am yang mereka tahu. Tetapi sebelum tu kita bagi mereka masa sikit. Kita pun nak kena rehat sekejap. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kekal mengambil nota, kekal fokus sepanjang kita bersiaran. Baiklah cikgu, kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Masih lagi menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan Cikgu Azman. Tadi Cikgu, kita tinggalkan mereka apa jenis-jenis insurans am yang mereka tahu atau yang mereka telah pelajari. Kita nak panggil siapa ni Cikgu yang jawab soalan kita? Saya rasa saya nak panggil Ifarina lah. Ifarina. Silakan Ifarina, jawapan anda. Jawapan saya insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri dan insurans perjalanan. Betul ke cikgu jawapannya? Ini pun A+ punya orang. Okey, tahniah. Tahniah, terima kasih di atas jawapannya. Okey cikgu. Saya nak terus ni. Yes, semangat berkawan-kawan ni. Silakan cikgu. Jom. Kejap nak balik ni. Okey. Kita buat puasa apa semua. Okey. So, nak bincang lagi sedikit tentang jenis-jenis insurans am. Okey, anak-anak murid-murid semua ya. Kita hari ini tak belajar mengira-ngira sangat sebab mengira itu adalah part yang bahagian yang kedua. Ini kita hanya nak kenal-kenal dulu. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Dah kenal, nampak di mata jatuh di hati. Okey, alright. So, insurans tadi macam Ifarina cakap tadi ada 5 jenis yang anda kena tahu untuk memenuhi silibus KSSM. Okey, iaitu yang pertama adalah insurans perjalanan, okey, insurans motor, insurans kebakaran, insurans kemalangan diri dan insurans kesihatan dan juga perubatan. Okay. Nampak macam ada persamaan je, insurans kemalangan, perubatan tadi macam sama jadi insurans hayat tadi kan? Betul. Ini maksudnya beza gini.
kalau insurans hayat, okey, hanya ambil kira tentang nyawa saja 3 perkara tadi. Okey. Tapi kalau ini dia bergantung. Contohnya, insurans perjalanan. Okey. Nisa nak pergi ke mana contohnya? Saya nak pergi Barcelona, cikgu. Okey, Barcelona. Jumpa Lionel Messi. Okey, alright. So, Nisa ambil insurans perjalanan. Maka Nisa daripada KLIA terbang ke Barcelona. Saya akan transit di Amsterdam. Nisa akan di-cover oleh insurans. Katakan tiba-tiba perjalanan tu bagasi ni saya jatuh. Jatuh sebiji. Boleh claim insurans perjalanan. Ataupun bagasi rosak. Tiba-tiba sampai pecah, cikgu. Sampai dekat Amsterdam tadi, Pak Ajaz dah sampai Barcelona baliklah. Balik semula, elok landing dekat KLIA, insurans Nisa tamat. Itu insurans am. Dia ada tempoh masa. Tak sampai setahun pun. Okay? Insurans perjalanan ni hanya untuk perjalanan itu saja. Pergi dan balik. Maknanya kalau perjalanan itu 2 minggu sahajalah. 2 minggu sahajalah. Okay. Itu tentang yang pertama, insurans perjalanan. Yang kedua, insurans motor. Insurans motor ni adalah untuk semua orang yang bukan saya ada motor. Kereta, lori, kapal terbang semua kena ada. Okay. Asalkan kenderaan yang bermotor, maka dia wajib ambil insurans motor. Okay. Insurans motor ni untuk cover tentang kemalangan sahaja yang melibatkan kereta itu, bukan tuan kereta. Bukan kita. Bukan kita. Maksudnya, betul sekali tadi. Kalau saya aksiden tadi, insurans hanya cover kereta saya saja. Saya tak di-covernya. Kita ambil insurans motor. Insurans motor pula bergantung kepada yang pertama ialah jenis kenderaan. Motosikal ke, kereta ke. Okay. Kemudian kapasiti enjin. Berapa cc-nya. Kita selalu sebut cc inilah. Okay, saya tahu 2 sisi. Sisi kereta dan sisi iman. Okay. Alright. Sisi je. Makin besar sisi tersebut, makin tinggilah nilai insurans dia. Okay. Yang ketiga adalah kegunaan dia. Untuk kegunaan peribadi ke, untuk perniagaan ke. Okay. Yang usia kenderaan. Okay. Makin tua kenderaan tu, makin rendah kadar perlindungan dia. Dan juga nilai muka kita nak beli berapa. Okay. Itu. Yang tadi sebenarnya saya lupa tadi tentang insurans perjalanan tadi kena melibatkan tempoh masa. Lagi lama lagi tinggi insurans dia. Betul. Okay? Berapa orang yang nak cover lagi tinggi dengan dia. Dan destinasinya kadang-kadang kita pergi Barcelona aman damai. So rendah sikit pergi Afghanistan, Pakistan beberapa perang tu tinggi sikit insurans dia. Okey. Itu yang ketiga. Baik. Seterusnya adalah insurans tentang insurans kemalangan. Tadi saya langgar kereta saya di covernya. Saya tak di cover. So saya ambil insurans kemalangan diri. Insurans kemalangan diri khas untuk kemalangan sahaja. Yang secara langsung. Sama ada melibatkan kematian ataupun kecacatan. Insurans ini untuk cover saya sebagai pemandu. Insurans motor ini hanya untuk cover kereta sahaja. Kenderaan sahaja. Baik, okey. Yang ketiga adalah insurans kebakaran. Ini untuk khas untuk harta benda. Rumah, kedai, stor apa semua kita boleh ambil insurans. Dan ia bukan sekadar kebakaran saja. Walaupun namanya insurans kebakaran, tapi bukan sekadar kebakaran saja, dia ada lain. Banjir, tsunami, ribut, taufan, tanah runtuh semualah cover tu. Betul. Baru-baru ni kan cikgu kita dapat lihat ada yang rumahnya rosak, dihempak pokok besar. Jadi ini adalah insurans yang boleh mereka ambil untuk berjaga-jaga. Kita boleh masuk apa saja yang kita nak ingin, tapi makin banyak kita tambah, makin tinggilah duitnya. Itu yang berikutnya. Dan seterusnya adalah tentang insurans kesihatan dan perubatan. Okey, nampak macam sama tadi kan? Betul. Tapi dia beza sikit di mana? Ini untuk mengcover kalau kita kena pembedahan, kena beli ubat-ubatan, kena buat rawatan, kena duduk dekat wad. Ini kan dapat manfaatnya lah. Maksudnya kita ambil duit, kita ambil duit pula. Kita ambil ubat, kita ambil kita jadi pembedahan tapi kita tak payah bayar duit. Insurans bayar. Inilah insurans yang akan bayar kepada insurans kesihatan. Contohlah kan kalau kita terjadinya perkara tak diingini, masuk hospital pula hospital yang mahal. Macam mana nak bayar tu? Tapi kita ada insurans macam-macam insurans ada. Tapi satu konsep jangan lupa jangan kita fikir kita ambil satu insurans kita cover semua. Tidak. Macam tadi lah, kalau ambil insurans motor hanya cover motor sahaja. Jadi setiap individu boleh ambil banyak jenis lah. Asalkan poket tebal boleh ambil kalau lagi. Anda mampu untuk membayar bulanan dengan orang kata apa konsisten, tidak ada masalah untuk pilih apa jua jenis insurans yang anda inginkan. Baiklah cikgu, tapi kan orang kata kalau dah sayang dia tak peduli dah tentang duit. Sanggup je kan. Contoh macam saya ambil contoh saya lah. Saya setiap bulan saya bayar RM350 sebulan. Untuk cover diri saya, keluarga saya lah. Saya sayang. Insan tersayang. Insan dekat rumah tu cantik, molek, muda lagi, anak kecil-kecil lagi. Takut nanti kalau saya tinggalkan apa jadi pada dia orang. Takkanlah suruh dia kahwin lain. Jealous saya nanti kan. Jadi itulah cara dia. Saya tinggalkan mereka dengan sedikit
manfaat kewangan, jaminan dan boleh juga gunakan untuk menggunakan kehidupan mereka. Ya, baiklah. Tapi yang penting kita bersedialah. Hidup ni tidak tentu, cikgu. Tidak menentu. Tidak menentu. Cikgu, kita mungkin boleh tanya satu soalan lah kat mereka. Kat kawan-kawan kita ni diam je ni, fokus je ni, berkukuk dahi masing-masing. Kita lihat apa yang kita boleh tanya. Cikgu pilih. Saya ada 5 kad. 5 kad. Saya pegang 2. Okey, saya pegang 2. Baik, cikgu. Okey. Saya pegang 3. Jangan tunjuk dia. Jangan tunjuk. Okey. Kita ada warna biru, warna putih, kuning, hijau dan juga krim. Okey. Siapa nak jawab? Kita bagi peluang. Siapa nak jawab? Pilih kad warna apa? Soalan rahsia. Soalan rahsia. Cikgu Azman memang penuh rahsia. Hadiah voucher buka puasa. Ya. Kan kita nak panggil ni siapa? Siapa yang nak cuba jawab soalan? Kita panggil lah cikgu ya. Soalan mudah je. Mudah je. Saya nak panggil Hafiz Faris. Hafiz Faris. Oh, yang Ustaz. Ya, yang kacak tadi tu yang tak merokok. Bagus. Okey. Hafiz Faris nak pilih kad berwarna apa? Kita ada biru, putih, kuning, krim dan juga hijau. Biru lah. Biru cikgu. Okey, di tangan cikgu. Okey, Hafiz. Soalannya berbunyi begini. Ding ding ding. Okey. Hafiz seorang individu yang ingin membeli insurans. Ya. Okey, terangkan apakah faktor-faktor yang akan Hafiz tentukan untuk memilih insurans manakah yang Hafiz hendak beli? Okey, soalannya mudah. Apakah faktor yang akan kita gunakan untuk membeli insurans? Faktor pemilihan insurans, cikgu. Ya, faktor pemilihan insurans. Jawapan anda, Faris. Faktor Ya, faktor apa dia? Kita bagi hint sikit, okey. Dicari nota dia tadi. Kita ada banyak lagi kita nak beli insurans. Kita ada insurans motor, insurans perjalanan, kebakaran. Jadi apa faktor yang akan Hafiz gunakan untuk memilih insurans mana yang Hafiz perlukan? Yang kita kira-kira tadi, cikgu Ya, contoh banyak. Ada nak cakap tapi takut. Yang Hafiz banyak pakai macam Hafiz naik kereta, naik motor, Hafiz ambil insurans motor. Macam insurans hayat, Hafiz ambil insurans kematian ke soalan kita tak tahu. Okey, baik. Okey, Hafiz faham maksudnya tapi pada nak terangkan dia tak berapa nak mahir takut dah. Iyalah kita kena bergantung kepada apakah jenis perlindungan yang kita nak perlukan. Ya. Contoh kalau Hafiz ada motor, takkan Hafiz nak ambil insurans kebakaran? Tak ada kaitan. Ambil insurans motor. Betul. Kalau Hafiz nak selalu travel, ambil insurans perjalanan. Jangan ambil insurans lain. Itu. Okey. So yang pertama ialah tentang jenis perlindungan yang kita nak. Okey, yang kedua pula kita tengok pula bila ditawarkan insurans, kita tengok pula apakah yang di-cover. Okey, berapa nilainya? Contoh katakan dibayar RM150 sebulan, okey, apa di-covernya? Dibayar RM300, apa di-covernya? Kalau coverage lebih kurang sama, baik kita ambil yang murah. Jimat pun jimat. Tapi coverage sama. Okey, itu antara contoh jawapan kalau nak pilih insurans mana. Baiklah. Cikgu Azman, sebenarnya kita ni seronok berbincang berkenaan topik ni. Tapi kita telah pun tiba di hujung rancangan, cikgu. Ya, tak apa. Tak apa, tiba masalah untuk cikgu kongsikan kepada kita semua yang menonton teroka apakah konklusi atau perumusan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, cikgu. Okey. Hidup penuh tidak ketentuan. Jadi harus ada perlindungan buat diri kita dan orang tersayang. Maka dengan insurans inilah ia akan menentukan hala tuju kita yang lebih aman, damai, tenang. Jadi insurans ni fahami betul-betul tentang kepentingannya, mengapa kita perlu ada dan apa yang perlu kita ada supaya kita dapat hidup dengan selesa, dengan aman, damai. Seperti tadi, kalau berlaku apa pun kita dah tak risau lagi dah. Hidup kita walaupun penuh dengan ketidaktentuan tapi kita ada resolusinya untuk mengatasi ketidaktentuan itu. Jangan biarkan hidup anda dalam misteri macam saya. Baiklah, terima kasih Cikgu Azman. Terima kasih juga kepada kawan-kawan saya yang merupakan murid-murid dari Sekolah SMK Seksyen 7 Shah Alam, SMK Seksyen 18 Shah Alam, SMK Shah Bandaraya Selangor, SMK Kuala Selangor, SMK Long Gafar Kelantan dan SMK Pasir Gudang 3. Terima kasih juga kepada semua yang menonton. Diharapkan apa yang kita telah bincangkan pada hari ini telah memberikan 1001 input untuk anda semua. Terima kasih semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod seterusnya. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Didik TV KPM. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye.